Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alu hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Nas'alullaha ta'ala an yarzuqana al-ikhlasa fi an-niyyati wal qawli wal 'amal wa an yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yardah wa yujannibana 'anil riya'i wal 'ujbi wal fatwa bighairi 'ilm. Amma ba'd. Pertama sekali yang saya muliakan Tuan Pengerusi Masjid Kampung Rincing Hulu, seterusnya Nazir Masjid, imam-imam Masjid Kampung Rincing Hulu, muazzin, para muazzin, para EJK, ahli jawatan kuasa masjid yang lain. Seterusnya yang saya muliakan para asatidzah, alim ulama dan hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama sekali suka untuk saya ingatkan diri saya dan tuan-tuan supaya kita ikhlaskan niat kerana Allah Subhanahu wa taala dalam menghadiri majlis ilmu. Moga-moga susah payah kita, usaha kita pada pagi ini daripada menunaikan solat berjemaah dalam masjid, seterusnya ketetapan kita setelah menunaikan di dalam masjid ini untuk mendengarkan majlis ilmu, untuk menghadiri majlis ilmu yang Nabi sifatkan sebagai taman-taman syurga, diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bekalan buat kita di hari akhirat kelak. Dan semoga amalan-amalan kita yang selainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ganjaran insya-Allah. Hari ini, pagi ini kita akan menghuraikan sebuah hadis yang penting. Sebuah hadis yang menceritakan bahawasanya di sana ada amalan-amalan yang dilakukan tetapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu thayyib. Apa maksud thayyib? Iaitu tahir, maha suci. Maha suci daripada segala sifat kekurangan, maha suci daripada segala sifat makhluk. Allah Subhanahu wa taala tak sama dengan makhluk. Itu yang kita belajar dalam bab akidah, dalam sifat 20, mukhalafatuhu lil hawadith. Allah bercanggah dengan setiap sesuatu yang baharu. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluk apa dari sudut apa sekalipun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa kamitslihi syai'. Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan sesuatu apa pun, dari sudut apa sekalipun. Jadi makhluk-makhluknya ini, sifat-sifat makhluk tersebut, apa pun sifat makhluk, Allah Subhanahu wa taala tidak bersifat dengan sifat tersebut. Allah maha suci daripada sifat-sifat makhluk, maha suci daripada segala kekurangan. Semua sifat yang menunjukkan kepada kekurangan, Allah maha suci daripadanya. Itu yang dimaksudkan dengan
innallaha tayyib di dalam hadis ini. La yaqbalu illa tayyiban, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima melainkan yang tayyib, melainkan yang tayyiban, iaitu Allah Subhanahu wa taala tidak menerima daripada segi akidah. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima perkataan, perbuatan dan keadaan melainkan ia tayyibah, melainkan dia bersepakatan dengan syarak, melainkan dia mengikut syarak. Sekiranya akidah-akidah ini, perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan dan keadaan-keadaan ini menepati garisan syarak, menepati apa yang digariskan oleh syarak, maka Allah Subhanahu wa taala terima. Sekiranya tidak, ada sesuatu yang terkeluar daripada landasan syarak, ada sesuatu yang tidak menepati syarak sepenuhnya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerimanya. Jadi apa yang dimaksudkan dengan tidak menerimanya? Boleh datang dengan maksud Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kerana amalan itu tidak sah. Pada asalnya amalan itu yang dia lakukan itu memang tidak sah. Contohnya apa? Contohnya sekiranya dia solat tapi tanpa wuduk. Dia tak ada wuduk, kemudian dia lakukan solat. Dia lakukan amalan solat tapi tanpa wuduk, tuan-tuan. Jadi ini tidak sah, sebab kita dah belajar bahawasanya wuduk merupakan syarat-syarat sah solat. Kalau tak ada wuduk, tak sah solat. Nabi SAW bersabda, innallaha la yaqbalu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda, atau kama qala Nabi SAW. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat salah seorang daripada kalian apabila dia telah berhadas, iaitu hadas kecil, sehinggalah dia mengambil wuduk. Maksudnya solatnya itu tidak sah, kerana itu Allah Subhanahu wa taala tidak terimanya. Jadi kadang-kala maksud Allah Subhanahu wa taala tidak terima ini maksudnya adalah solatnya, amalan itu tidak sah. Contoh dia solat tapi tanpa menunaikan semua rukunnya. Ada satu dua rukun yang dia tak tunaikan dengan sempurna, maka ini tidak sah solatnya. Begitu juga amalan-amalan yang lain, sekiranya tidak sempurna rukun, tidak sempurna syarat, maka ini tidak sah, tuan-tuan. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak terima, pahala pun tak dapat. Solat ataupun amalan itu tidak sah dan tidak dapat pahala daripada amalan tersebut, kerana dia tidak menepati syarak. Walaupun niat dia baik, okey, untuk niat dia itu yang baik, boleh dapat kebaikan daripadanya, tapi daripada amalan dia itu yang rosak, yang tak sempurna syarat dan rukunnya, maka tidak akan dapat pahala daripada perbuatan amalan tersebut. Ada satu masa Rasulullah SAW masuk ke satu tempat ini, satu masjid ini, kemudian dia melihat ada seorang sahabat sedang solat. Habis sahaja sahabat itu solat, dia nampak Nabi. Maka biasalah bila kita jumpa dengan, kita perasan ada orang yang kita cintai, yang kita hormati, mestilah kita nak pergi jumpa dia, kita nak bertegur sapa dengannya. Jadi para sahabat ni lihat baginda setelah dia habis solat, terus dia pergi untuk berjumpa dengan baginda, untuk bertegur sapa. Tapi apa yang Nabi SAW bersabda padanya? Nabi kata, "Salli fa innaka lam tusalli." Solatlah kamu, sesungguhnya kamu belum solat. Ni baru je dia habis solat. Dia baru pergi jumpa Nabi.
Kemudian Nabi kata pada dia apa? Salli fa innaka lam tusalli. Solatlah kamu, sesungguhnya kamu belum solat. Belum solat. Lalu bila dah dikatakan seperti itu daripada Nabi, sahabat ini pun kembali menunaikan solat. Setelah dia habis solat, dia kembali kepada Nabi. Sekali lagi Nabi ulang, salli fa innaka lam tusalli. Dia dah 2 kali dah baru dia habis solat. Tapi sebab Nabi sebut, maka dia pun ulang balik solat. Kali ketiga dia datang, Nabi cakap lagi, salli fa innaka lam tusalli. Nabi kata lagi, solatlah kamu, sesungguhnya kamu belum solat. Dalam sebuah riwayat, Nabi sendiri yang ajarkan kepadanya cara solat yang betul setelah itu. Dalam riwayat yang lain, para sahabat yang ajarkan dia bagaimanakah cara solat yang betul. Ini menunjukkan apa hadis ini, tuan-tuan? Ulama kata untuk diterima amalan, sesebuah amalan itu mestilah daripada 2 perkara. Niat dan cara yang betul. Niat dan cara yang betul. Kalau niat sahaja baik tapi caranya tidak menepati syarak, maka tidak diterima amalan tersebut. Seperti orang yang solat tadi, sahabat yang solat tadi. Bukankah dia niat baik, dia niat nak solat? Niat solat ni niat baik ke niat jahat, tuan-tuan? Niat yang baik. Nak lakukan amalan, nak buat solat. Nabi kata ju'ilat qurratu 'aini fi shalah. Solat ini adalah satu perkara yang sangat menggembirakan aku. Tak ada perkara yang menggembirakan bagi aku lebih daripada solat. Jadi sahabat tadi dia nak lakukan solat dan dia dah buat gambaran solat, tapi Nabi kata tak, kamu belum solat. Maksudnya tak diterima, tak sah amalan dia walaupun niat dia baik. Sebab tu ulama kata kena ada 2 perkara ni. Nak lakukan amalan mesti ada 2. Yang pertama niat yang baik, kemudian cara yang betul. Kalau niat sahaja baik, cara tak betul, ada rukun tak selengkap, ada syarat yang tak penuhi, tak diterima. Atau datangkan semua rukun, datangkan semua syarat, tapi dia ada melakukan perkara yang membatalkannya, juga tidak sah walaupun niat dia baik. Jadi ini yang dimaksudkan dengan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan seseorang itu, melainkan dia menepati syarak. Kerana apa? Kerana tidak sah amalan dia. Dan boleh jadi juga maksud la yaqbalullaha illa tayyiba. Maksudnya, dan datang juga makna Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan kerana ada sesuatu yang dia masukkan dalam niatnya yang merosakkannya. Ada sesuatu yang dia buat pada niatnya sehingga merosakkan niat. Contohnya apa? Contohnya dia solat, dia lakukan sebuah amalan tapi niat dia itu riak. Apa maksud riak? Buat satu amalan bukan semata-mata kerana Allah, bahkan untuk mendapatkan pujian dan sanjungan orang lain. Jadi kalau dia buat amalan lengkap, penuh syarat, rukun, dia jauhkan perkara yang membatalkan solat, tapi dia riak. Dia solat supaya orang kata pada dia ni bagus, supaya orang kata pada dia ni alim, wara', kuat ibadah, tak tinggal solat. Itu tujuan dia tunaikan solat. Bukan semata-mata kerana Allah. Bukan dia tunaikan solat semata-mata Allah Subhanahu wa taala wajibkan ke atasku solat, perintahkan kepadaku solat, maka aku tunaikan. Tapi dia ada perkara yang lain juga untuk mendapatkan pujian manusia. Wal'iyadzu billahi ta'ala. Jadi orang yang seperti ini yang tak ada ikhlas dalam diri dia, ibadah dia itu sah, amalan dia itu sah, tapi dia tidak mendapat pahala. Dia tak dapat pahala. Sebab riak ini dia menghalang daripada dapat pahala. Bahkan
siapa yang riak, dia mendapat dosa pula. Sehingga Nabi sifatkan riak ini sebagai syirik yang kecil, maksudnya dosa besar. Bukan terkeluar daripada agama, tidak. Nabi namakan riak ini adalah syirik yang kecil, iaitu dosa besar. Sepatutnya kita buat amal ibadah untuk mendapatkan pahala, tapi disebabkan dia riak, maka apa yang terjadi baginya? Mendapat dosa pula. Ini pun boleh datang dengan maksud tidak diterima oleh Allah, iaitu amalan dia sah, solat dia sah, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan pahala kepadanya kerana dia riak. Kerana dia riak. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak ganjarkan baginya pahala dia daripada amalan yang ada padanya riak itu tadi. Dan ulama kata datang juga maksud Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan ini dengan maksud tidak mendapat natijah yang sepatutnya dia dapat daripada amalan ini. Sebahagian amalan sepatutnya mendatangkan satu natijah, menghasilkan satu natijah, tapi disebabkan dia melakukan satu perkara, jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menerimanya, maka dia tidak mendapat natijah yang sepatutnya dia dapat. Kita bagi contohnya kalau dia berdoa, sepatutnya kalau dia berdoa, daripada doa ini akan dia dapat apa yang dia pinta, akan dia dapat apa yang dia hajati, akan dia dapat apa yang dia mohon daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu sepatutnya doa. Contoh dia doa dengan ikhlas, dia doa dengan penuh berhajat, dia menunjukkan bahawasanya dia ini penuh berhajat, tapi dalam perut dia penuh dengan makanan yang haram. Dagingnya itu tumbuh daripada hasil yang haram. Pakaian yang dia pakai itu daripada sumber yang haram. Maka orang yang seperti ini tidak akan dapat apa yang sepatutnya dia dapat daripada doa itu tadi. Dia mohon daripada Allah untuk dapatkan ini dan itu, tapi disebabkan perutnya itu penuh dengan perkara yang haram, makanan, minuman yang haram, dagingnya pula tumbuh daripada sumber yang haram. Jadi ini antara perkara yang menghalang daripada amalannya diterima oleh Allah. Maka dia tidak mendapat natijah yang sepatutnya dia dapat daripada amalan itu tadi. Dia tak dapat apa yang dia hajatkan dalam doa dia, tak ditunaikan, tak dimakbulkan doanya itu tadi. Subhanallah. Jadi ini tiga maksud yang datang dalam kata Nabi, la yaqbalullah illa tayyibah. Allah Subhanahu wa taala tidak terima melainkan perkara yang bersepakatan, yang bertepatan dengan syarak. Kita ulang balik, yang pertama maksudnya kerana tidak sah, kerana itu Allah tak terima. Yang kedua dengan maksud Allah tidak memberikan kepadanya pahala. Dan yang ketiga dengan maksud Allah Subhanahu wa taala ataupun orang yang melakukan amalan itu tadi tidak mendapat natijah yang sepatutnya dia dapat daripada amalan tersebut. Jadi kita sebagai umat Islam, kalau nak melakukan satu amalan, walaupun solat, puasa, zakat dan seumpamanya, apa sahaja amalan yang kita nak lakukan, mesti kita belajar dahulu. Kita belajar dahulu apakah hukum-hukum yang berkaitan dengan amalan tersebut, rukun-rukun, syarat-syarat sah dan perkara yang membatalkannya. Mesti kita belajar dahulu. Terutamanya solat, puasa. Kerana
Amalan ini kita lakukan berulang kali. Sehari kita lakukan 5 kali solat sekurang-kurangnya. Jadi mestilah kita belajar terlebih dahulu apakah yang diwajibkan dalam solat supaya kita dapat tunaikan. Jangan kita melakukan amalan-amalan ini dengan tanpa ilmu, dengan tanpa tahu apakah yang diwajibkan, apakah rukun dia, apakah syarat sah dia dan seumpamanya. Jangan. Itu sangat merugikan kita. Orang yang buat amal ibadat dalam keadaan jahil, orang buat amal ibadat dalam keadaan dia tak tahu hukum hakam yang berkaitan dengan amalan yang dia lakukan. Bagaimana dia nak jamin bahawasanya amalannya itu sah, amalannya itu diterima oleh Allah, amalannya itu dikurniakan pahala daripadanya? Bagaimana dia nak jamin? Sedangkan orang yang dia belajar, dia tahu apa syarat-syarat dia, apa rukun-rukun dia, apa yang dia mesti lakukan dalam amalan ini supaya amalan ini sah, dan apa yang dia mesti jauhkan daripada amalan ini supaya amalan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang seperti ini dia beruntung. Amalannya sah dan insya-Allah akan dikurniakan pahala selagi mana dia ikut apa yang digariskan oleh syarak. Adapun keadaan orang yang jahil lalu dia buat amalan, contohnya sebahagian orang bila mana ketika mudanya dia banyak fokus kepada urusan dunia, dia jarang untuk melakukan amal ibadat. Bahkan sebahagian orang dia tak ada penekanan dalam agamanya, tak tahu bagaimana cara solat, bagaimana cara baca surah Al-Fatihah dengan betul dan seumpamanya. Sampai satu masa tahap umur dia dah rasa bosan dengan semuanya ini, dia nak fokus kepada akhirat. Kebiasaannya bila dia nak fokus pada akhirat, dia akan buat apa dahulu? Dia akan hadirkan diri ke masjid untuk solat berjemaah. Lalu dia terus datang untuk solat, untuk melakukan solat. Dia lihat orang-orang melakukan solat, pergerakan solat dia tahu, tapi rukun-rukunnya, syarat-syarat sahnya dia belum tahu sepenuhnya. Lalu terus dia lakukan amalan tersebut, kononnya untuk mendapatkan pahala, tapi ada rukun yang tertinggal, ada syarat sah yang dia tak penuhkan. Bagaimana nak diterima amalan dia? Subhanallah. Orang yang jahil ini, kata ulama, dia seperti orang yang buta. Orang yang jahil, dia tak tahu pasal agama, pasal hukum hakam yang berkaitan dengan amalan yang dia nak lakukan, tapi dia terus masuk ke dalam amalan tersebut, terus melakukan amalan tersebut. Jadi kata ulama, orang yang seperti ini, dia seperti orang yang buta, yang berada di satu tanah yang penuh dengan lubang-lubang, yang penuh dengan lembah, ataupun yang penuh dengan binatang berbisa, dan dia tidak mendapati siapa yang menunjukkan arah baginya. Bayangkan orang yang buta berada di satu tanah penuh dengan lubang, penuh dengan binatang berbisa, dan dia tak dapat siapa yang tak ada bagi dia siapa yang menunjukkan jalan mana yang boleh dilalui dan mana tempat yang berlubang. Tak ada. Jadi bila-bila masa sahaja dia boleh jatuh ke dalam lubang, bila-bila masa sahaja boleh dia boleh kena patuk dengan binatang berbisa itu tadi. Ini perumpamaan yang ulama bagi. Ibaratnya kalau kita sekarang ni dekat jalan yang gelap, kita bawa kereta tanpa lampu. Banyak kemudaratan yang kita boleh terima. Langgar divider ke, masuk gaung ke dan seumpamanya. Subhanallah. Ini keadaan orang yang jahil tapi dia buat amal ibadat. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya betapa cepatnya binasa dia, betapa cepatnya dia boleh binasa disebabkan perkara tersebut. Wal'iyadzu billahi ta'ala. Jadi pastikan kita kalau nak lakukan satu amalan itu, kita lakukan dengan
didasari oleh ilmu. Jadi saya yakin masjid ini insya-Allah telah menyusun kelas-kelas yang memfokuskan tentang ilmu fardu ain, ilmu yang berkaitan dengan apa yang wajib kita yakini daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kemudiannya ilmu yang berkaitan dengan fiqh yang fardu ain, apa yang kita kena lakukan dalam bersuci, solat dan seterusnya, dan sebahagian daripada ilmu tasawuf. Alhamdulillah, kebanyakan masjid seperti itu dan saya yakin masjid ini pun seperti itu. Tahniah kepada semua JK yang menguruskan dan menyusun majlis-majlis ilmu yang seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengganjarkan kepada antum semua dengan pahala yang banyak dan dinaikkan darjatnya, insya-Allah. Amin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, sambungan daripada hadis ini, wa innallaha azza wa jalla amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan bagi orang yang beriman seperti mana yang Allah taala perintahkan bagi para nabi, para rasul. Ini penting, kerana ini syarat untuk sahnya amal, untuk diterimanya amalan, untuk diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala di atas amalan kita itu tadi. Yang kita dah sebutkan sedikit di awal kelas, di awal kuliah itu tadi. Jadi Allah Subhanahu wa taala ada perintahkan bagi orang-orang yang beriman seperti mana Allah perintahkan para anbiya. Ada satu perintah yang Allah perintahkan para anbiya, dan dengan perintah itulah Allah perintahkan orang beriman selainnya. Macam kita ini. Apa dia? Faqala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai para rasul, wahai para anbiya. Rasul ini yang diutuskan, jadi termasuk juga para nabi. Wahai para nabi, kulu minat thayyibat, makanlah daripada at-thayyibat. Apa itu thayyibat? Iaitu makanlah daripada makanan yang halal, makanan yang bersifat atau berstatus halal. Ini yang diperintahkan pada para anbiya, para rasul. Cari makan daripada sumber yang halal. Makanan yang kita nak makan itu ataupun makanan yang rasul kena makan itu adalah daripada yang halal sahaja. Adapun yang haram maka jauhkan. Yang halal maka itu yang boleh dimakan. Kemudian wa'malu salihah, dan lakukanlah amalan salih. Kalau kita lihat dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala perintahkan para anbiya untuk makan makanan yang halal dahulu, kemudian baru buat amalan soleh. Apa maksudnya? Kenapa ada yang dikedepankan dan dikebelakangkan? Kerana makanan yang halal, daging yang tumbuh daripada sumber yang halal itu syarat untuk diterima amalan, syarat untuk mendapat ganjaran, mendapat pahala daripada amalan yang dilakukan. Itu sebab kenapa dalam ayat ini didahulukan makan daripada makanan yang halal, kemudian barulah buat amalan soleh. Subhanallah. Sebab ini Al-Quran. Apa yang didahulukan dan apa yang dibelakangkan bukan sengaja seperti itu, tidak. Bahkan ada maksud yang tertentu, ada rahsia yang tertentu. Jadi kata ulama dekat sini, kerana apa? Kerana syarat untuk diterima amalan, untuk dapat pahala, dapat ganjaran, mesti makanan kita, badan kita, jasad kita ini tumbuh daripada sumber yang halal.
Jadi para anbiya diperintahkan untuk cari makanan yang halal dan makan makanan yang halal sahaja. Dan begitu juga diperintahkan pada para mukminin, orang-orang yang beriman selain daripada nabi, seperti kita contohnya. Hatta wali sekalipun dan selainnya diperintahkan untuk cari makanan yang halal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum kulu min tayyibati ma razaqnakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah sebahagian daripada apa yang halal yang telah Allah Subhanahu wa taala kurniakan. Makanlah makanan yang halal, sebahagian daripada makanan yang halal yang Allah Subhanahu wa taala telah kurniakan kepada kalian. Sama juga para mukminin, orang-orang yang beriman, orang-orang Islam selainnya diperintahkan untuk makan makanan yang halal, untuk cari makanan yang halal supaya amalannya itu sah. Supaya amalannya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang kita bacakan yang terakhir tadi, kulu min tayyibati ma razaqnakum, dekat sini ada satu isyarat bahawasanya Allah Subhanahu wa taala telah kurniakan kepada kita lebih daripada apa yang kita hajati, lebih daripada apa yang kita perlukan. Allah Subhanahu wa taala firman, kulu min tayyibati ma razaqnakum, makanlah juz'an, sebahagian daripada apa yang halal yang telah kami kurniakan, yang telah Allah Subhanahu wa taala kurniakan. Masya-Allah, Allah Subhanahu wa taala telah kurniakan kepada kita lebih daripada apa yang kita hajati. Ini menunjukkan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah. Jadi selayaknya kita, bagi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah kurniakan kepada kita yang sangat banyaknya, yang tidak terkira banyaknya. Jangan kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab syukur ni ada dua, tuan-tuan. Syukur ada syukur yang sunat, iaitu dengan kita ucapkan alhamdulillah. Bila kita dapat nikmat, kita ucapkan alhamdulillah. Ini syukur. Ini tanda syukur, tanda menunjukkan kita ni bersyukur. Tapi ini syukur yang sunat. Sunat untuk kita sebut alhamdulillah. Dan ada syukur yang wajib. Yang ini siapa yang lakukan baru dinamakan dia ini orang yang bersyukur dengan sebenarnya. Apa dia syukur yang wajib? Iaitu dia tidak menggunakan nikmat yang Allah kurniakan padanya dalam melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syukur yang wajib. Dia dapat nikmat tangan, kaki, mata, penglihatan, bau dan seumpamanya, pendengaran, maka dia jangan gunakan nikmat-nikmat ini dalam jalan untuk membuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang lakukan ini, maka dia adalah daripada hamba yang bersyukur. Ini syukur yang sebenarnya. Jadi oleh kerana Allah Subhanahu wa taala telah kurniakan kepada kita lebih daripada apa yang kita hajati, selayaknya bahkan wajib untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah kurniakan. Maka janganlah kita melampaui batas, janganlah kita mencari makanan yang haram sedangkan makanan yang halal itu sangat banyak. Jadi kita bercukup dengan makanan yang halal. Orang sekarang ini pantang lihat satu perkara, satu tempat makan yang viral dekat media sosial. Nampak ni, oh, tempat makan steak, tempat makan daging yang mahal. Tanpa usul periksa, tanpa dia lihat siapa yang lakukan, siapa yang sediakan, daripada mana datangnya daging tersebut. Dia tak usul periksa, dia terus pergi. Sebab ramai orang pergi, tempat ni jadi viral, maka dia pun makan dari tempat tersebut.
tahu-tahu sebenarnya makanan tersebut adalah daripada sumber yang haram. Subhanallah. Dan sangat menduka citakan bagi kita apa yang berlaku pada kita di Malaysia beberapa tahun sebelum ini tentang daging kartel yang dulu, yang beberapa tahun ini menjadi kes terbesar, rupanya daripada sumber yang tidak halal. Subhanallah. Sebab tu orang-orang soleh di masa dahulu, mereka berpindah dari satu tempat kepada satu tempat. Berpindah dari satu tempat ke satu tempat cuma untuk memastikan apa yang mereka makan itu benar-benar halal. Orang ahli sufi dahulu, mereka banyak yang tinggal di bukit supaya mereka dapat usahakan apa yang mereka makan itu daripada hasil tangan mereka sendiri. Cucuk tanam sendiri, gembala kambing, dan kalau nak makan daging, sembelih sendiri daripada kambing tersebut dan masak. Maka dia tahu ini sumber yang halal. Dan para solehin sampai sekarang, para masyayikh, guru-guru, dia bertanyakan dahulu daging, kalau apa yang dihidangkan padanya, contohnya daging, dia tanyakan dahulu daging ini daripada sumber yang halal ataupun tidak. Ini bukanlah bermaksud dia meragui kita, bukan. Kalau kita ditanya daging ini daging yang halal ataupun tidak, diimport ataupun daripada dalam negara, ini bukan sebab dia meragui kita. Ini sebab adat para solehin, mereka mencari makanan yang halal. Kalau mereka yakin dengan kita dan kita bagi tahu ini daripada sumber yang halal, maka dia makan. Ini adat para solehin. Mereka menjaga diri mereka. Seperti mana yang berlaku dengan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dan selainnya daripada para sahabat dan para solehin. Sayyidina Abu Bakar, apa yang terjadi pada beliau? Kita ceritakan sedikit. Sayyidina Abu Bakar ini pada satu masa dia balik pada waktu malam, lalu dihidangkan baginya makanan, hamba dia hidangkan makanan untuknya dan dia terus makan. Bila dia terus makan, hamba ni dia pelik. Hamba dia kata, apa yang terjadi dengan kau pada malam ini? Kebiasaannya pada setiap kali aku hidangkan untuk kau makanan, kau akan tanya kau akan tanya kepadaku daripada mana makanan ini datang, dari sumber yang halal ataupun tidak. Tapi malam ni kau tak tanya, kau terus makan. Jadi Sayyidina Abu Bakar kata, malam ini aku sangat lapar, kerana itu aku terus makan. Dia baru makan sesuap. Sayyidina Abu Bakar baru makan sesuap. Jadi hamba tu dah tanya kan. Dia pelik. Jadi Sayyidina Abu Bakar kata, sebab aku sangat lapar, kerana itu aku makan tanpa bertanya. Jadi daripada mana makanan ini datang? Hamba dia pun cerita. Hamba dia kata, pada masa dahulu, pada zaman jahiliah sebelum Nabi diutuskan, aku ada lalu di satu kawasan ini dan aku melakukan ruqyah bagi mereka. Ruqyah dekat sini pada zaman jahiliah, bukan daripada Al-Quran, bahkan daripada mantra-mantra yang pasti ia haram lah. Ia haram. Jadi setelah aku bacakan ruqyah bagi mereka, mereka berjanji untuk membalas aku dengan sesuatu. Tapi mereka belum lagi balas. Sehinggalah pada hari ini aku lalu di kawasan tersebut, mereka menjumpaiku, lalu mereka memberikan kepadaku makanan ini. Kebetulan pada waktu itu ada walimah, ada sambutan perkahwinan, pernikahan pada waktu tersebut. Jadi mereka yang aku bacakan ruqyah dahulu memberikan kepadaku makanan itu tadi. Lalu dari sinilah aku dapat makanan dan aku hidangkan pada engkau. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya makanan itu sebenarnya dari sumber yang haram. Sebab baca ruqyah dengan mantra-mantra bukan daripada ayat Al-Quran, ini perkara yang haram. Ini perkara yang haram. Dan dia dapat makanan itu tadi sebab dia bacakan ruqyah daripada mantra-mantra itu.
Dia buat perkara yang haram lalu dia dapat makanan. Jadi makanan ini daripada perkara yang haram. Faham? Dari sumber yang haram. Bila dengar je perkara seperti itu, Sayyidina Abu Bakar terus jolok-jolok mulut dia. Jolok-jolok mulut dia supaya dia termuntah. Dia muntah tak keluar satu suap tadi. Jadi ada yang kata pada dia, perkara ini ataupun satu suapan itu tadi tak akan keluar melainkan dengan air. Jadi Sayyidina Abu Bakar minta untuk didatangkan baginya air, lalu dia minumnya, kemudian dia muntahkan baru keluar satu suap itu tadi. Dahsyatnya para sahabat menjaga diri dia. Lalu orang bertanya pada dia, semua yang kau lakukan ini tadi daripada jolok, anak tekak dan seumpamanya, bawa air pula untuk keluarkan satu suap saja. Satu suap sahaja. Maka Sayyidina Abu Bakar kata apa? Sekiranya nak keluarkan satu suap ini dengan keluarkan roh aku, maka aku akan keluarkan roh aku. Masya Allah. Kerana aku takut, aku pernah dengar Nabi SAW bersabda, kullu lahmin nabata, kullu jasadin nabata an haramin fannaru awla bih. Setiap jasad yang tumbuh daripada sumber yang haram, maka neraka lebih aula, lebih layak baginya. Setiap daging yang tumbuh daripada benda yang haram, maka yang lebih layak baginya adalah neraka. Masya Allah. Ini cara para sahabat. Bila dia dengar hadis daripada Nabi, mereka sangat meraihkan, sangat menjaga. Jadi mereka jaga daripada makanan-makanan yang haram. Begitulah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis ini Nabi ceritakan tentang seorang lelaki yang pemusafirannya itu sangat panjang. Banyak masanya dihabiskan dengan bermusafir. Dan dia dalam keadaan yang tidak terurus, rambutnya tidak kemas, pakaiannya itu tidak bersih, tidak kemas. Kemudian dia angkat pula tangan ke langit. Maksudnya dia berdoa. Dan dia kata, ya Rabb, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, kurniakan aku, wahai Tuhanku, jauhkanlah aku dari musibah dan seumpamanya. Tapi Nabi kata, wa mat'amuhu haram, wal malbasuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lidzalik. Tapi walaupun dia lakukan yang sedemikian, makanan dia adalah daripada yang haram, minuman dia minuman yang haram, pakaian yang dia pakai daripada sumber yang haram, dan daging yang tumbuh daripada badannya itu tumbuh daripada sumber yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik. Betapa jauhnya untuk dimakbulkan doanya itu tadi. Lelaki ini yang Nabi ceritakan, kita dah sebut 4 sifat. Ini Nabi sebutkan sendiri 4 sifat yang bagi lelaki ini. Sifat-sifat yang 4 ini adalah sifat-sifat dan sebab-sebab yang boleh untuk diterima doanya, sebab-sebab untuk dimustajabkan doanya. Apa yang pertama? Lelaki ini dia banyak bermusafir. Bermusafir ini adalah satu, iaitu bermusafir pada perkara yang baik. Lelaki ini banyak habiskan masa dia dengan bermusafir untuk menunaikan haji, untuk menuntut ilmu dan seumpamanya. Maka pemusafiran yang baik ini antara sebab dimustajabkan doa. Sebab tu bila kita dengar orang nak melakukan pemusafiran, maka kita minta doa daripada dia. Sebab Nabi senaraikan 3 golongan yang doa dia mustajab, salah seorangnya orang yang bermusafir. Sekadar dia bermusafir, doa dia mustajab. Kalau kita nak bermusafir, balik kampung, contohnya kampung kat Kelantan ke, Kedah ke, Johor ke, yang dinamakan pemusafiran, perjalanan itu, maka kita berdoa kerana doa orang musafir ini mustajab. Apatah lagi lelaki ini tadi yang Nabi ceritakan,
kebanyakan masa dia habis dengan permusafiran. Lagilah hebat, Masya Allah. Dan pula dia ni dalam keadaan rambut yang tidak terurus dan bajunya itu muka dia penuh debu. Orang yang bermusafir pada zaman dahulu bukan bermusafir naik kereta, naik kapal terbang. Jadi zaman dahulu, terutama di negeri Arab, mereka kena lalu padang pasir dan pastilah ada kesan pemusafiran berdebu apa semua. Ini juga iaitu dalam keadaan biasa, bukan dalam keadaan berhias. Ini adalah cara sebab untuk dimustajabkan doa. Menzahirkan keberhajatan kita. Menzahirkan kita ini sangat berhajat, kita ni sangat memerlukan. Ini adalah antara sebab untuk dimustajabkan doa. Macam kalau kita belajar dalam kitab-kitab fiqh untuk melakukan solat sunat istisqa, solat sunat untuk minta hujan, disunatkan kita supaya keluar dalam pakaian bidlah, thiyabul bidlah, iaitu pakaian yang biasa, bukan pakaian yang mahal, pakaian yang kemas, tak, pakaian yang biasa, supaya nampak kita ni sangat berhajat. Faham? Ini juga antara sebab dimustajabkan doa. Lalu dia mengangkat tangan ke langit. Mengangkat tangan ke langit ni juga antara sebab untuk dimustajabkan doa. Diriwayatkan bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada peperangan Badar, baginda angkat tangan baginda sehingga menampakkan ketiaknya yang putih, ketiak baginda yang mulia yang berwarna putih. Kerana tingginya baginda angkat tangan ke langit untuk melakukan doa. Tapi harus diingatkan, kita angkat tangan ke langit untuk berdoa bukanlah sebab Allah Subhanahu wa taala berada di langit, bukan. Tapi kita angkat tangan ke langit adalah kerana langit itu kiblat bagi doa. Ini yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Syarah kepada Sahih Muslim. Kita angkat tangan ke langit sebab langit kiblat bagi doa. Seperti mana Kaabah kiblat bagi solat. Sebab tu kita hadapkan diri kita, dada kita ke Kaabah untuk melakukan solat. Bukan sebab Allah ada kat Kaabah, bukan. Tapi sebab Kaabah adalah kiblat bagi solat. Begitu juga langit adalah kiblat bagi doa. Kerana itu kita angkatkan tangan, radah tangan ke langit untuk berdoa. Adapun Allah Subhanahu wa taala, Allah taala ada tanpa bertempat. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan tempat. Allah Subhanahu wa taala telah wujud pada azali sebelum menciptakan tempat, sebelum menciptakan langit, sebelum menciptakan arasy, tanpa bertempat, tanpa ada di atas arasy, tanpa ada di langit dan di bumi. Begitu juga setelah Allah ciptakan langit, arasy, bumi dan sekalian tempat, Allah tetap ada tanpa bertempat kerana Allah tidak berubah. Okey? Jadi itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahawasanya Allah ada tanpa bertempat. Sedangkan kita angkat tangan ke langit ketika berdoa kerana langit merupakan kiblat bagi doa. Begitu juga dia mengulangkan ya Rabb, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Ini juga antara sebab untuk dimustajabkan doa. Bila kita ulang-ulang wahai Tuhanku, ya Allah, wahai Allah, wahai Allah, wahai Tuhanku, kurniakan aku, wahai Tuhanku, jauhkan aku dan seumpamanya. Ini antara sebab dimustajabkan doa. Jadi lelaki ini ada 4 perkara yang dia lakukan daripada sebab-sebab mustajab doa. Tapi makanan dia daripada sumber yang haram, minuman dia daripada yang haram, dan pakaian dia serta daging dia tumbuh daripada perkara yang haram. Jadi Nabi kata, fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana nak dimustajabkan doanya? Walaupun sebahagian orang, walaupun kita lihat dia ini penuh dengan maksiat, tapi apa yang dia hajati, dia doa, dia dapat sebahagian. Ini kerana Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah. Allahul Karim, Allah Maha Pemurah. Jadi bagi sebahagian orang yang sedikit Allah kurniakan walaupun dia buat maksiat yang banyak.
Tapi kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita ikut petunjuk yang diajarkan oleh Nabi Muhammad supaya dimustajabkan doa kita dan diberi pahala daripada amalan kita. Dan sebab yang paling utama untuk diterima doanya adalah kita bertakwa. Itu sebab yang paling atas supaya amalan kita supaya doa kita ini diterima oleh Allah. Kita bertakwa. Apa maksud takwa, tuan-tuan? Maksudnya kita menunaikan segala yang wajib dan meninggalkan segala yang haram. Siapa yang tunaikan semua kewajipan, yang wajib ke atas dia tunaikan, yang haram ke atas dia tinggalkan, ini maksud orang yang bertakwa. Dia ni adalah orang yang bertakwa. Dan ini merupakan sebab yang paling atas untuk diterima doanya, untuk dimustajabkan doanya. Moga-moga kita semua menjadi orang yang bertakwa, dan moga-moga kita semua mempertingkatkan amalan. Kata Wahab bin Munabbih, dia kata, orang yang berdoa tapi tanpa melakukan amalan adalah seperti orang yang memanah tanpa tali. Orang yang nak panah, nak memanah, tapi busur dia tu tak ada tali. Tak ada tali. Macam mana dia nak sampaikan anak panah kepada tempat yang dia tuju? Begitulah orang yang berdoa tapi tanpa melakukan amalan, tanpa dia bertakwa, bagaimana nak mustajab doanya? InsyaAllah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan kepada kita ketakwaan dan kurniakan kepada kita kekuatan untuk melakukan amalan soleh, untuk terus menuntut ilmu sehingga kita meninggal dunia dalam keadaan yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jadi sampai sini sahaja untuk pagi ini. InsyaAllah kita bertemu lagi di masa yang akan datang. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu khairan katsira. Segala kekurangan daripada pihak saya bermohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.